Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kitab Al-Fiqhul Manhaji ataupun fiqh sistematik dalam mazhab Asy-Syafi'i. Perbincangan kita pada kali ini ialah tentang jualan al-buyu' al-manhiyu anha. Jualan-jualan yang dilarang. Maknanya jual beli yang dilarang ni ada dua jenis. Yang pertama, larangan sekali dengan batal jual. Larangan ni haram dan tak sah jual beli. Larangan yang kedua, sah tapi haram. Jadi kadang-kadang kita keliru, macam mana pula haram tapi sah. Sepatutnya haram tak sah. Ini sama dengan orang yang curi kain orang. Dia pergi rumah orang, dia ambil kain. Kemudian di masjid semaya. Sah atau tak sah semaya dia? Semaya dia sah tapi haram. Pasal dia pakai kain orang. Jadi sama juga kita. Ini dalam jual beli kita. Haram, sah. Satu kategori lagi haram, tak sah. Jadi yang kita bincang di sini ialah al-buyu' al-muharramah wal-batilah. Jual beli yang haram dan tidak sah. Haram sekaligus tak sah. Iaitulah kita dah bincang dah jual beli haram yang tidak dibenarkan ini, tidak sah ini. Tengok muka surat 1325, dia kata yang pertama jual beli yang diharamkan yang tidak sah, iaitulah menjual susu yang masih belum diperah. Tak buah lagi dalam kambing ni, kata saya jual lah susu kambing tu ambil RM5, lepas tu dia perah sendiri. Jadi tak tahu banyak mana ada dalam susu tu. Dan atau menjual bulu haiwan yang masih belum dikeras, dipotong. Tak kerak lagi jual atas belakang kambing. Atau menjual buah-buahan yang masih belum masak. Jadi kita dah bincang dah dua perkara itu, jual susu dengan jual bulu yang tak itu. Iaitulah perbincangan kita yang ketiga. Jual haram dan batal ini, iaitulah menjual buah-buahan yang belum masak. Cuba tengok muka surat 1326 dia kata. Buah-buahan yang dijual sebelum masak, iaitulah dipajak. Mana kita pajak kebun kita ni sedangkan buah tak masak lagi. Jadi perbuatan di sini adalah satu perbuatan yang tidak baik. Jadi dalam kitab kita ni kata, oleh kerana satu benda perkara ini adalah satu benda yang tidak baik, maka menjadi kewajipanlah dalam apa keadaan sekalipun, kami wajib memberikan penjelasan. Maknanya dia ni, kita ni wajib memberi penjelasan. Dan kita orang yang belajar ni pula, dan orang yang tahu wajib pula memberi penjelasan kepada orang yang tak mengaji, kepada orang yang tak dengar dan kepada orang yang tak tahu. Bagi mereka yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan mempercayai kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka yang beriman bahawa mereka akan menghadap Allah pada hari yang tidak berguna segala harta dan anak, kecuali mereka yang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Mana dia bagi mukaddimah dulu. Kalau mu ni beriman dengan Allah, percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada hari untuk datang bertemu dengan Allah dengan hari yang sejahtera, dengan hati yang sejahtera, mereka ini perlu dengar. Jadi sedap atau tidak? Oleh kerana benda ni dia sebut dalam mukadimah kita. Dia kata, kes ini, kes jual buah belum masak ni, kes berlaku banyak. Ini kita ni tulis di negeri Arab. Tapi negeri kita pun masalah pajak buah ni boleh jadi berlaku juga. Jual, belum tak masak lagi. Dia dah kebun orang tu booking dah. Saya booking dah ambil. Selalu. Ribu ambil. Kira hak dia dah. Buah tak tahu mana, baru bunga naik tu. Maka, wajiblah. Orang yang ni beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, mereka ini perlu dengar, akur dan tunduk kepada perintah syarak. Kalau mau beriman dengan Allah, maka menjadi kewajipan kepada kamu tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita rasa gelisah, rasa sempit dunia, sempit dada, susah hati. Ini hukum Tuhan. Allah dia tahu Tuhan, macam tak tahu kita susah. Jadi itu dia panggil orang ini belum beriman. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum.
Orang itu memang tidak beriman betul-betul sehingga dia ikut kepada apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu putus, ikut. Yang kedua, wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. La yajidu fi anfusihim haraj. Tak ada pula dalam hati mereka tu rasa susah, rasa sepik dada, dan mereka menerima keputusan Allah dan Rasul ini sebagai satu penerimaan yang betul. Tidak kata dipaksa. Mereka sepatutnya tidak melakukan perkara yang dilarang. Tak kira lah larang jual buah ke larang gapo apa, umum di sini larang. Benda yang larang jangan buat. Walaupun merasakan perkara ini memberi keuntungan pada mereka. Mana dalam kita jual beli ni kita beli cabak untung ya. Kalau kita buat kerja apa-apa lain kita beli cabak lain pula. Maknanya segala benda yang bercanggah jangan. Sama ada keuntungan dan mendapat jawatan, apa dapat pangkat kedudukan. Semua sekali itu mesti ada dawabit, ada batasan. Segala kemudaratan sebenarnya wujud dalam semua perbuatan yang bercanggah dengan perintah Allah Taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas pada kita. Hak mudarat pada manusia ni hak mari daripada hak berlawan dengan Tuhan. Hak ni hak mudarat. Manakala hak ikut ni orang ni hak selamat. Menjual buah-buahan sebelum sampai tempoh matangnya selain kerana tidak mengetahui dengan jelas nilai buah-buahan tersebut. Yang pertama, tak tahu banyak mana ada buah. Jual beli seperti ini juga mengandungi risiko yang besar. Besar, ada kemungkinan wujud kerosakan akibat penyakit. Mungkin mari penyakit, tak ada masak lagi, akan rusak. Atau sebagainya yang mungkin menyebabkan pokok tersebut tidak mengeluarkan hasil. Marau ke apa saja. Dalam keadaan pemilik pokok menerima jumlah wang tanpa sebarang timbal balas, iaitulah barangan jualan yang didakwa sebagai buah-buahan daripada pokoknya. Penjualnya dapat duit dah, tapi pembeli rugi. Dengan ini, pemilik ini telah menerima wang orang lain dengan cara yang salah. Inilah yang dinyatakan dengan jelas oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Ara'aita idza mana Allahu samarata bima ya'khudhu ahadukum mal akhi." Nabi bagi illah. Ini termasuk dalam hukum larangan yang ada sebab. Ada setengah hukum larang, tapi tak ada sebab. Oh ni ada sebab. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita jual buah belum masak? Kerana apakah pandangan kamu? Apakah sikap kamu apabila Allah menahan buah-buahan tertentu? Bila Tuhan sekat buah ni tak jadi, mari bunga saja luruh ataupun kecuk. Mengapa pula ada di antara kamu yang mengambil harta saudaranya secara batil? Bima ta'khudhu man ahad. Kenapa kamu nak ambil harta orang dengan cara yang salah? Jadi Nabi kita bagi tahu di sini, larangan di sini kerana dia takut kita ambil harta orang dengan cara yang salah. Dia kita bayar kau orang. Tuan dia tak bagi balik duitnya. Kecuali tuan dia tu mempunyai keimanan yang lebih kuat daripada orang beli tu. Orang beli mari mengadu aku rugi. Nah, orang penjual kata memang salah lah kita dua ni. Ambil baliklah duit. Tapi kalau jumpa lagu ni, orang atas klik duit, lepas ada boleh dia dah ni. Di akhir zaman ni, kira hebat lah orang tu dah. Iman dia Masya Allah. Kita boleh puji lah. Ada tu, bukan tak ada, tapi ada. Tapi maknanya nak jumpa orang lagi tu, susah lah. Jumpanya dia boleh bisik, dia telefon tutup selalu. Allah, kita guru rumah, kali dengan anak ni, belawak ayah tak lagi, padahal kawan itu duduk dapur. Jadi habis anak-anak, kakak baru nanti. Baik. Itu maknanya Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut hukum sekali dengan sebab. Dipanggil bayan al-illah. Jadi ada dalam syariat ni ada sebut hukum sebab. Ada yang dia sebut hukum saja tak ada sebab. Banyak ada hukum boleh katakan dalam perundangan Islam dia nyatakan hukum dengan sebab. Dalam riwayat yang lain bima tastahilu mal akhi. Nabi kata apa dengan alasan apa pula engkau menghalalkan harta saudara kau? Dengan alasan gapo mau nak ambil harta orang? Buah tak ada. Jadi sekak petai lagi, jangan jual lagi. Sehingga betul-betul buah tu masak. Yalah. Pada waktu itu boleh. Dengan ini menjual buah-buahan sebelum sampai tempoh matangnya adalah haram dan tidak sah. Jadi keputusan dia berdasar pada hadis ini haram dan tidak sah. Kalau sekat haram sah, maknanya jual beli itu berjalan. Dia berdosa dengan Tuhan dari sudut langgar benda lain, tapi ini haram dan berdosa, tidak sah. Larangan ini telah dinyatakan dengan jelas. Kedua-dua pihak iaitu penjual dan pembeli akan menanggung dosa. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar
radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membenarkan jual beli buah-buahan kecuali setelah sampai, Rasulullah tidak membenarkan jual beli buah-buahan kecuali setelah sampai tempoh matangnya. Baginda melarang penjual dan juga pembeli. Nabi kita larang dua-dua sekali. Nahal bai' wal mubta'. Larang penjual pun larang, pembeli pun larang. Manakala membeli juga, pembeli pun dosa, penjual pun dosa. Dua-dua boleh. Boleh syarikat dua. Hikmah di sebalik hukuman ini jelas dalam realiti hari ini. Jarang sekali tidak berlaku perselingkahan dan pergaduhan apabila dua pihak menjalankan urusan niaga seperti ini. Manakala kalau dua alat ini akan berlakulah perbalahan. Iaitu apabila wujud pemajak dan penerima pajak berdasarkan istilah hari ini, sehingga ada kalanya kes ini membawa kepada pertumpahan darah. Inilah akibat mereka melanggar syariat Allah Azza wa Jalla dan menolak larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta hikmah. Jelas pada kita. Kalau orang lawan hak Tuhan dengan Nabi wayak ni akan berlakulah perkara yang tidak baik. Oleh itu, adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman, bahkan seluruh manusia amnya untuk berpegang kepada syariat Allah. Jadi nasihat dia cantik. Jadi manusia seluruhnya mesti berpegang kepada undang-undang Allah. Seringkali kita buat bandingan. Lagu mana manusia ni kalau dia buat ikut hak dia akan selalu. Selalu dia akan selalu. Buat undang-undang tak benar tepat. Kadang-kadang keras pada patutnya benda tidak keras. Ada kalanya berlembut pada patutnya benda dikeraskan. Kalau orang zina, penjara sampai 20 tahun. Ada setengah sahabat kata 60 tahun pada. Penjara apa 60 tahun? Makan free dalam penjara. Sedangkan anak dia di rumah, anak-anak dia kalau masih ada anak kecil-kecil lagi. Pasal bini dia kena pergi cari harta sendiri, kena pergi nores sendiri. Nak jamu anak. Jadi kalau mengikut undang-undang Islam, ambil orang ni, orang yang tak layak hidup atas dunia lagi. Bini ada. Allah Ta'ala bagi bini siapa pak? Apa yang hidup zina? Hidup rogo orang lagi kenapa? Tengok, hikmah Allah Ta'ala bagi. Ambil dia tak layak duduk atas dunia ni. Kerana zina selepas pada ada isteri. Wujud. 20 tahun ke mahkamah jatuh, 60 tahun ke ambil berapa belanja sehari dia duduk dalam penjara? RM15, RM20 sehari. Kita bagi pada RM20 sehari ni, beri pada anak dia. Lepas makan orang rumah. RM20 boleh makan dah. Keluarga kecil. Cara tidak mewah, RM20 boleh makan sehari. Daripada kita duduk tangguh dia dalam penjara, dia duduk dalam rumah batu. Tengok tengah jalan tanah merah. Pagar dia berkalah rumah kita. Nak pergi siapa situ? Tak dalam tu, dalam dengan kemudahan siapnya, anak bini dia menderita di rumah. Balik kepada hukum Allah SWT, syariat Allah, manusia akan selamat. Ini kita satu contoh, kan nak banding contoh-contoh yang lain, yang dalam syariat Islam, dia panggil Asy-Syari'atul Islamiyah, la Al-Qanun Al-Wad'iyah. Dalam kitab, seorang doktor nama Sulaiman Al-Ashqar, dia tulis perundangan Islam, bukan undang-undang Inggeris. Cukup cantik dalam kitab dia sebut, buat perbandingan bagaimana keadilan Islam, bagaimana selarunya undang-undang orang putih. Selaru. Masing-masing buat tafsir ikut dia. Itu undang-undang orang putih. Tak pada dengan mahkamah ni, kita pindah ke mahkamah tinggi. Mahkamah tinggi ke mahkamah lain pula. Atau hakim ni jatuh lain, ni jatuh lagu lain. Pasal dia tidak ada panduan. Dia ikut kepada apa yang dibuat oleh orang putih. Orang putih ni kata lagi ni, orang putih ni kata lagi. Akhirnya jadi celaka. Jadi kata di sini, apa di sini? Adalah lebih baik. Bukan agak lebih baik. Wajib bagi orang-orang yang beriman. Seluruh manusia amnya untuk berpegang kepada syariat Allah. Supaya mereka dapat mengecapi kebahagiaan dan keharmonian hidup. Tak syak dan tak ragu lagi kita. Orang yang mengenepikan sesuatu hanya kerana Allah. Kalau kita tinggal satu benda kerana Allah. Apa jadi? Nascaya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Allah SWT akan ganti dengan satu yang lebih baik. Kita percaya, yakin dan percaya. Ada seorang kontraktor. Apabila dia dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dia pergi ke Mekah, dia minta, ini cerita benar lah, kadang-kadang orang ni cerita Mekah ni cerita ajaib ganjil-ganjil. Tapi orang ni Tuhan nak hidayah. Bila sampai dekat Kaabah nak melangkah tak boleh, dia kata tak boleh nak melangkah. Nak jalan tak boleh. Berasa lemah, kaki dia lembek. Jadi kata dia, guide dia. Dia bawa dia
Dia kata kalau bapak betul-betul mau selamat, janji dengan Allah SWT depan Kaabah ni, balik ni betul-betul nak taubat kepada Allah SWT. Tanya jalan dah ni, kenapa pergi, kenapa apa? Dia pakat tangan, ya Rabbi, aku mari ni memang nak mencari keredaan ya Allah. Kalau ada salah, apa aku buat selama hidup aku sampai hari ni, minta ampun. Dan aku berjanji depan Kaabah ini, aku bertaubat di sini, bahawasanya lepas pada ni aku tak akan buat lagi kau yang kau tak ada tu. Tak ada semen ni, tak ada tu tangan. Kaki dia, orang duduk nak pijak tali sana ni, lututnya kemah balik boleh jalan. Ringkas itu sepas dia balik di sini, dia ni ada satu syarikat besar, kalau kita sebut mula jadi orang kenal. Jadi nak satu projek nak buat ni, syarikat dia dengan seorang lagi tak boleh buat. Marilah orang nak bagi projek ni, dia kata awak kena buat benda ni, tapi dengan syarat. Harga RM8 sekaki ke berapa ada benda, kita letak 10. Awak ambil RM1, saya ambil RM1, kaji saya bayar RM8. Nak rasuah. Dia kata aku janji dengan Tuhan depan Kaabah. Baru ni Tuhan tarik sikit aku tak boleh jalan. Kalau aku langgar hari ni boleh jadi Tuhan mati aku lalu. Apa faedah dengan rasuah juta 2 juta hari. Tengok. Kita kena lihat malam. Ni dalam kita kata ni, siapa dia tinggal satu benda? Kerana Allah. Mana oleh kerana benda ni rasuah haram, tolak. InsyaAllah ta'ala awadahullahu khairan minhu. Tuhan akan ganti projek yang lebih baik daripada tu lagi. Saya. Tapi kalau kita main, boleh kali ni tak. Muka peluang ni boleh nak mari pula kita bak mula Mekah. Ingat mula. Baru ni tak ada akak-akak sekali. Kalau apa ni pakai pi rebos situ. Mudah lah kita. Ada faedah. Allah SWT bila dia sayang hamba dia ibtalahu. Dia bagi ujian. Nak suruh kita sedar. Hak dia tak sayang dia lepas. Pergi. Kau tak semaya, kau minum arak, kau zina lagi kaya. Projek hari-hari boleh. Lagi banyak rasuah lagi boleh. Tapi kita ingat. Dia tarik senjah hari nak buat apa? Tengok. Nabi kata, apabila Allah Ta'ala sayang kepada hamba dia, ibtalahu, Tuhan uji cubaan untuk dia sedar balik. Kita ingat di sini apa dia kata? Mana-mana orang yang tinggal kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, awadahullahu Ta'ala khairan minhu, Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Manakala sakak orang mari, saya nak bagi pada awak benda ni. Tapi ingat, kita bagi dua, main rasuah lah. Biasanya pegawai-pegawai kajian yang ada autoriti untuk sign lah benda ni. Mana harga dia, harga RM8. Kita naik 10, saya bagi awak 2. Kalau tidak, saya bagi orang lain. Saya engkau hak cerita tak ni. Dia sanggup. Kalau awak tak nak juga, saya akan bagi satu syarikat besar punya Cina. Saya sanggup bagi kau Cina, lagi akal awak kasih timur rasuah, main rasuah dengan saya. Dia tu kata-kata, tak apalah apa aku jadi pun, Allah SWT maha mengetahui. Tergoda juga, main juta-juta ni. Goda tak goda. Kita kena 450 ya apa ni lepak saya habis mengenyum. Ini juta-juta bagi. Ini kena ingat molek. Orang yang mengenepikan sesuatu perkara yang bercanggah dengan Allah SWT, kerana Allah tolak benda ni kerana Tuhan, Allah Taala akan ganti dengan perkara yang lebih baik. Tulis molek situ. Balik tulis dinding salah satu kaedah ni, siapa-siapa yang tinggal perbuatan yang tidak baik kerana Allah, Tuhan akan ganti pada dia, insya-Allah Taala, benda yang lebih baik lagi. Jangan takut. Dia Tuhan janji dan Nabi SAW janji, tak akan mungkin. Tak akan mungkin. Kalau tak jadi janji itu, tulis satu kaedah ni besar. So, kalau kepala kita tak apalah. Aku tak ambil sekali ni pun, kerana dia haram. Aku yakin dan percaya, ganti Allah Ta'ala akan punya lebih baik. Apa jadi? Jadi, kita ingat ada cerita. Cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Oleh kerana budak ni tak jauh, hak Nabi Khidir pulang tekak dia, mati. Kisah dia kata budak ni bahaya ni. Walaupun ayah dia saya, tapi dia bahaya. Dia tak jauh. Minta Allah Ta'ala ganti hak lain. Lebih baik pada tu lagi. Itu ada. Baik. Jika buah-buahan tersebut dijual selepas tempoh matangnya dan nyata telah masak, jual beli tersebut dibenarkan. Jadi lepas kita jual ada, benda hak masak dah tak apa. Ini disokong oleh hadis yang disebutkan tadi dan juga hadis-hadis lain yang akan dinyatakan nanti. Apabila wujud larangan menjual buah-buahan sebelum sampai tempoh matangnya, bermakna menjual buah-buahan tersebut selepas tempoh matang adalah dibenarkan. Mana hak Nabi larang sininya jual sebelum masak. Sebelum dia Mekah. Jadi kalau dah Mekah, larangan tersebut habis dah lah. Selesailah masalah dia. Dia panggil mana? Bila habislah. Sebab larang pasal apa? Sebab takut gugur.
Hikmah di sebalik hukum ini adalah jelas. Biasanya buah-buahan akan lebih terselamat daripada berkerosakan dan kemusnahan selepas tempoh matang. Ini kalau dia Mekah, dia masak dah tu, biasanya dia akan selamat. Ini kerana buahnya lebih tahan dan bijinya lebih besar. Sebelum tempoh ini, buah-buahan akan mudah rosak kerana ia masih tidak tahan dan bijinya masih kecil atau sebagainya. Jika buah-buahan tersebut dijual selepas tempoh matang, pembeli berhak membiarkannya di atas pokok sehingga sampai masa untuk memetiknya. Maknanya kalau kita jual selepas pada masak, kita boleh ikut tuai dia lah. Nak mari kerak bila? Nak kerak karya kau, nak tunggu masak habis kau, nak habis setengah kau, tak jadi masalah. Namun perkara ini perlu mengikut amalan yang diguna pakai huruf setempat. Maknanya biasa tepat orang buat lagu mana. Kecuali jika penjual mensyaratkan buah-buah tersebut perlu dipetik serta-merta. Dan kalau dia kata awak nak juga, saya bagi masa 3 hari kena angkat semua. Itu syarat hak dia. Dia punya tuai. Kebun dia bukan boleh masuk sembarangan. Kita tak beli kebun, kita beli buah. Jadi dia bagi tempoh dalam masa 3 hari kena angkat. Maka kita kena angkat. Kaedah bagi menentukan tempoh matang atau masak. Lagu mana nak kena buah ni masak? Bagi buah-buahan yang bertukar warna, ia akan bertukar kepada warna merah atau kuning atau timbul tanda-tanda kematangannya. Jadi setiap ahli buah dia tahulah. Buah timunnya masuk lagu mana, buah mangga lagu mana masuk. Tak. Jadi pisang lagu mana boleh tak. Buah durian. Bagi buah-buahan yang tidak bertukar warna pula, akan timbul tanda-tanda kematangannya dan timbul hasil yang dikehendaki seperti rasa masam, manis, lembut dan sebagainya. Jadi itu di antara dalil-dalil yang Nabi kita ajar. Rasulullah tidak ahli cucut aneh dia. Mewah kambing ada, tapi benarnya tidak. Kerana di Mekah ni tidak masyhur dengan pokok. Masyhur pokok ni orang Madinah. Tapi dia bagi cerita tengok. Pengalaman dia, ilmu yang Allah bagi kepada Nabi, dia boleh wajah dalam hadis ni. Lagu mana cara masak benda tu. Jadi kitanya balik pada tempat kita lah. Cara nak masaknya, cara mana. Apa benda yang kita boleh tengok dia. Muhriyah cara dia lah. Buah matai cara dia. Kita pintas sikit. Namun demikian, buah-buahan yang belum masak masih boleh dijual dengan syarat ia mestilah dipetik dan boleh dimanfaatkan. Kalau nak jual juga benda tak masak, boleh dengan satu syarat. Syarat apa? Mesti kerak selalu sekarang. Membeli pokok ni walaupun kecil lagi kerak segera, mungkin ada dia nak buat benda-benda tertentu. Nak beli hak putih ni, kerana apa? Ikutlah nak makan kambing ke makan apa benda-benda yang sesuai dengan dia, maka pada tu boleh syarat. Maknanya dikecualikan satu saja, jual buah belum masak ni, dikecualikan satu perkara, iaitulah kalau kita petik dia ni, kerak selalu. Ambil selalu walaupun tak masak. Mana dia beli mungkin untuk masak. Bukan nak makan buah nanti, dia beli ni ada kerja lain yang dia nak buat. Macam-macam lah kerja kan. Contohnya anggur yang belum masak. Ini kerana faktor yang menghalang suatu jual beli atau risiko gharar ini tidak wujud di sini. Mana kalau orang tu beli makanan nak kerak selalu, tak ada lah sebabnya. Sebab kita takut punah, takut tak masak, takut luruh. Tak timbul lagi kerana dia beli kerana nak kerat. Jadi itu habislah kita dalam perkara yang terlibat dengan jual beli buah-buahan sebelum masak. Kita berpindah pula kepada kategori yang kedua. Iaitulah yang pertama sekali, jual beli yang haram dan tidak sah. Kita sebut tadi. Satu, jual beli 3 perkara tadi. Susu dalam labu susu, bulu di atas kulit haiwan dan buah yang belum masak. Perkara yang kedua iaitulah jual beli yang mengandungi unsur perjudian. Hal ni ada berlaku. Banyak sedikit memang masih berlaku. Perkara jual beli yang terlibat dengan unsur perjudian. Dia panggil apa di sini? Dia panggil al-buyu' allati fiha makna al-muqamarah. Jual beli yang mengandungi unsur perjudian merangkumi jual beli yang tidak menyatakan barangan yang dijual secara jelas atau wujud perbuatan yang menafikan kehendak salah satu pihak. Di antara bentuk jual beli jenis ini yang dinyatakan oleh nas, yang dinyatakan oleh hadis, jual beli tak sah, haram tak sah ni kerana ada unsur perjudian, ada unsur risiko yang tidak diketahui. Iaitulah jual beli al-munabazah. Alif lam, mim, nun, alif, ba, zal. Zakit,
Al-munabazah. Dia panggil. Al-munabazah, iaitulah campak mencampok. Beli dengan cara campak. Campak duit, kena atas benda tu, boleh bagi. Lalu ni ada ke tak ada? Ada. Yang kedua, al-mulamasah. Al-mulamasah dengan sentuh. Tak kira, ni bagi dalam kotak ni. Awak sentuh, kena berapa? Bayar stok tiket RM5, ambil. Akak ambil, benda mahal semua. Boleh salih pos mesti. Harga 200. Mujur. Akak mari boleh ke dia? Benda yang kecil ya, harga 20 sen saja. Maknanya dia panggil benda tak tahu. Ikut sentuh. Ataupun campak. Mana kalau mu campak, dia letak pajak dan pen. Nombor kalau letak apa kita beli tiket RM5, kita campak nombor, peko nombor. Kena pilih nombor 5. Boleh ke apa? Tengok nombor 5, boleh gapo dia ais krim harga 20 sen. Bayar tiket RM20. Tidak unsur judi lagi. Judi. Ada ke tak ada lagi Pak? Ada. Ini mainan. Kadang-kadang Pak Expo. Budak-budak ya tu main Expo. Expo kata Expo, benda tu haram. Kalau kita buat, kita dosa sekali. Kalau anak buat, kok bertanggung juga. Dia kata budak-budak nak main nik ke. Main nik ke lah istilah kita lain tak. Orang kampung dia panggil main nik ke. Jual 20 sen, 30 sen. Main nik ke tapi benda tu haram. Tak kira 20 sen terhamah. Baik, kita tengok penjelasan dia. Iaitu menyentuh dan mulamasah ni, iaitu kedua-dua pihak berurusan dengan suatu barangan yang tidak ditentukan masa mana satu. Asal kena jadi. Hak mana satu tahu. Dengan itu, apabila penjual mencampakkan mana-mana satu barangan atau pembeli menyentuh mana-mana satu barangan tersebutlah yang akan dijual. Tak kira. Awak ambil hak mana jadi. Termasuk dalam erti kata jual beli ini ialah menjual baju dalam gelas. Awak ambil ya. Kena pakai jadi, tak ditukar. Dan pembeli akan menyentuh tanpa melihat barangan yang ingin dibeli. Begitu juga pembelian suatu barang, walaupun sudah ditentukan, tetapi dikira berlaku terus apabila sahaja barang tersebut dilempar atau disentuh. Maknanya kita bagi dia tunjuk, banyak-banyak dalam kotak ni, awak ambil mana sah kena. Itu pun termasuk dalam munabazah dengan al-mulamasah. Jelas. Dalam contoh yang pertama, wujud keadaan tidak mengetahui barangan yang dijual. Pada contoh yang pertama, dia campur. Sementara dalam contoh yang kedua, wujud keadaan kehendak salah satu pihak dinafikan. Dia nak lagu ni, tapi dah lagi nak ambil. Kena hot ni pula. Warna pula kelabu. Kita nak warna merah contohnya. Tak nampak. Ini kerana pembeli atau penjual tidak mengetahui sebaik sahaja suatu barang dicampur atau disentuh. Pihak yang satu lagi mesti membeli atau menjual barang tersebut. Jadi dua-duanya tak tahu. Pembeli pun tak tahu, penjual pun tak tahu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala meriwayatkan dengan kata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil mulamasah wal munabazah fil bai'." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli secara sentuh, menyentuh. Dia panggil mulamasah. Dan campak mencampak, al-munabazah, lari belakang. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Muka surat dia, nombor hadis 5482. Dalam menafsir istilah ini, istilah munabazah hingga munafasah ini, periwayat hadis ini ada berkata, sentuhan, gapo dia beli cara sentuh ini, lagu mana cara dia? Ialah seorang lelaki menyentuh sehelai pakaian dengan tangannya pada waktu malam atau siang. Dan dia tidak boleh mengambil selain daripada barangan yang disentuhnya itu. Habis. Bayar RM10, ambil mana kena, ambil. Pilih mana satu. Tanpa kita boleh pilih. Dia tak boleh. Campakkan. Yang ini munabazah pula. Ialah seorang lelaki-lelaki mencampakkan bajunya kepada lelaki lain. Dan lelaki itu mencampakkan pula bajunya kepada lelaki yang pertama. Dengan itu berlakulah jual beli tanpa melihat atau saling meredai. Walau jenis badi lepas. Campak gapa pun ikut jadi. Jadi tukar-tukar. Campak baju ke, campak duit ke. Tu ada campak baju, kita pun campak duit dia. Dia gamak RM10, buka-buka kena ke RM1. Baju harga RM10. Jadi main badi campak. Jadi dengan itu berlakulah jual beli tanpa melihat atau saling meredai. Memang dia tak redha. Bila dia tengok,
Lakar itu. Buyak lagu ni ya kita. Jual beli yang hampir sama dengan jual beli sentuhan dan campurkan ini ialah jual beli baling batu. Baling batu. Bila ni orang tak baling batu, dia baling peko bola. Apa lagi peko apa lagi? Main cocok kayu. Ada cara. Pusing meja. Ya lepas termasuk dalam dah. Borui tiket sini pusing meja. Meja beriti nombor berapa kena. Tengok skema dia pula kena berapa. Judi dah tu orang panggil. Kita wayak beli naked dah. Dalam jual beli ini, kedua-dua pihak bersetuju dengan berjual beli salah satu barangan dan ia ditentukan dengan cara salah seorang di antara mereka membaling anak batu. Dan mana-mana barangan yang terkena batu tersebut akan dijual. Anak batu. Terdapat nas yang melarang jual beli seperti ini dan para fuqaha pula merumuskan jual beli seperti ini tidak sah kerana wujudnya ketidakpastian dan penafian kepada kehendak salah satu pihak yang berjual beli. Maknanya itulah ada unsur-unsur gharar yang tidak diketahui. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya. Abu Hurairah kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli baling batu. Naha an bai'il hasah. Naha an bai'il hasah. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam larang jual beli baling batu. Jadi baling batu ke baling apa? Lah asal kau jenis meko ke? Cocok kau masuk main dengan komputer ke? Semua tu tak betul lah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim dalam nombor 1513. Demikian juga dengan jual beli yang diamalkan hari ini. Jual beli yang diamalkan hari ini apa pula? Iaitulah beberapa barangan diletakkan di suatu tempat. Dan sekeping papan atau besi akan dipusingkan. Adalah kita-kita ini. Buat aiskrim. Buat aiskrim ke? Buat berapa hak jenis. Juta-juta pun ada main pusing. Digeting highlight tu jenis pusing tak? Pilih dalam gambar kita tunjuk pula. Pilih tu. Hak tu hak apa? Orang tu orang judi. Pusat judi orang tahu dah tempat haram. Hak tak tahannya pasal jenis kita jual sekarang masih hari apa kita ni. Aiskrim ke apa saja. Judi. Anak kita kecil lagi dia main judi dah. Kita tahu lah beli nekah apa. Nekah apa nekah. Judi dah tu. Jadi dia kena beri nasihat kepada orang-orang yang kedai runcit. Orang main kendo aiskrim. Budak-budak ke apa. Benda-benda nampak simple. Nampak kecil je. Tapi ingat dia tu haram. Jadi anak kita jak kecil lagi duk main judi dah. Bahaya. Bahaya ke tak bahaya? Dia besar nanti. Tak apa dia. Masa kecil dulu pemain gini juga. Abah tak lari apa. Kena ke abah pula. Jenis ustaz pula kat. Tok Haji pula kat. Kau sedap hati oleh anak ni. Abah kita tak lari. Kalau salahnya rakyat dah macam kita kecil. Jangan mana? Jadi, barangan diletakkan di satu tempat dan sekeping papan atau besi akan dipusingkan. Mana-mana barangan yang berada di tempat papan atau besi itu berhenti akan dijual kepada pembeli dengan harga tertentu. Jadilah. Begitu juga dengan barangan yang ditandakan dengan nombor. Kemudian dipusingkan papan putar yang dituliskan dengan nombor. Mana-mana nombor yang bertepatan dengan nombor yang ada pada barangan tersebut akan diambil sebagai barangan yang dijual dan pembeli mesti membelinya. Yalah. Jelaslah kepada kita tak? Mana larangan ini larangan yang berat. Jadi itu di antara perkara yang kedua. Jenis yang kedua, yang pertama tadi kita jelas. Jenis yang keduanya iaitulah jual beli yang mengandungi unsur perjudian. Gapo saja cara tak kira. Boleh jadi lo ni orang timbul masalah ngaikan. Ngaikan. Laguan orang ngai lah. Macam-macam ada. Bayar RM40 satu joran. Masuk ke kain. Kena ikat ke tak kena ikat RM40 kena bayar. Itu timbul masalah. Apakah dia ni termasuk di dalam gharar kerana tak boleh ikat ataupun boleh. Jadi masalah ngai ni satu timbul juga persoalan. Jadi ada sebahagian ulama kita mengatakan ngai ikat ni kalau kita tukar format. Dia kata kita siapa dia nak ngai, siapa dia nak masuk kolej aku ni, dia kena bayar tiket RM40 untuk masuk kolej. Maka dalam itu tak apa. Tapi dia nak ngai kau tak sengai kau ikut dia. Tapi kalau masalah satu batai kain bertiket, ini timbul masalah. Sebab orang ngai ni nasib, ada orang kena ikat besar, ada kena ikat kecil, ada tak kena langsung. Jadi mengandungi juga unsur gharar di situ.
Satu lagi kalau kita masuk. Masuk ni pula ada hadiah pula. Ada hadiah. Hadiahnya ambil daripada RM40 sebatang kain ni. RM20 ke? Hadiah dijadikan hadiah. Siapa dia kena nombor 1 boleh RM500. Nombor 2 RM300 contohnya. Hadiah ni pula diambil daripada tiket. Dia ambil daripada yuran penyertaan. Maka ini juga termasuk dalam riba. Termasuk dalam judi yang dilarang. Jadi sekarang ni timbul mana-mana tempat di kawasan kita ni iklan pertandingan joran. Satu kain RM20, RM25, RM30. Jadi perbuatan tersebut maknanya hadiahnya diambil daripada duit tadi. Duit penyertaan tu. Maka hadiah itu termasuk dalam perbuatan judi. Jadi bagi nasihatlah kepada sahabat-sahabat kita yang ada kolam tu. Ataupun kita sendiri nak anjur pertandingan kolam, kena ingat boleh. Nak anjur pertandingan boleh, tapi kena baiki sikit. Macam mana nak baiki nak tu boleh? Bukan tak boleh main, nak ngai, tak boleh ngai kan boleh. Baiki sikit cara dia. Macam mana cara? Yuran penyertaan RM20 ni tak ada kena mengena dengan hadiah. Tak ada. RM20 ni semata-mata untuk bayaran makan dan minum dan kebersihan tempat. Bila lepas pada klit nanti, kita kena upah orang pula mari bersih lah. Jadi pada waktu itu sesama. Lepas tu nak ambil mana pula hadiah ni? Hadiah kena ambil orang yang ketiga. Jangan terlibat dengan orang yang mari tandingan. Kena cari hadiah ni daripada orang yang ketiga. Siapa dia orang yang ketiga? Dia panggil sponsor. Tak kira lagi jumpa tu okey ke YB. Kita nak tandingan, nak 5 hadiah. Orang panggil berapa lah ni? Ni hak boleh hadiah. Duit, ikut tu okey. Nak pergi cari syarikat-syarikat kedah. Awak nak taja kalau tidak hamper 2-3 butir. Jadi, hadiah tu mari daripada orang yang tidak masuk pertandingan. Itu boleh. Lepas. Jadi kadang-kadang kita ni benda sikit lah. Bila ubah sikit komik dia, haram. Betul sikit, jadi halal. Tidak payah. Semuanya kena berunding lah. Kena berunding. Tanya ustaz-ustaz. Tanya jawab ni. Pegawai agama. Macam mana saya nak buat pertandingan ni? Ada ke tidak keharusan? Halal ke tidak? Macam mana? Kalau haram lagu ni, lagu mana? Apa komik lain? Dia boleh diganti. Jangan pula kita kata Islam ni sempit, nak ngai pun tak ada. Tidak. Cara nak buat. Jadi, macam tadi lah. Jual benda, jual aiskrim ya. Dengan harga 50 sen. Pula hak ni, kalau kena nombor ni boleh aiskrim sekali dengan satu. Kalau kena hak ni boleh aiskrim saja. Kena hak lain tak boleh ke satu. Jadi, walaupun simple, walaupun kecil, perbuatan ini haram kerana mengasuh unsur judi. Anak kita main tak ada taklif. Tapi pak dia WBT suruh gitu, bertanggungjawab. Jadi kita kena ingatlah, dalam masalah halal dan haram, biarlah kita ni termasuk di kalangan orang yang celik dalam masalah ini. Semoga kita selamat dunia dan akhirat. InsyaAllah ta'ala kita akan masuk perbincangan kita seterusnya tentang jual beli 2 dalam 1. Jadi timbul persoalan hari ni. Awak nak beli harga ni. Saya nak jual apa dia kita kata ni, barang ni. Beli tunai RM1,000. Beli ansuran RM1,200. Halal ke haram? Jadi timbul perbahasan ada setengah ustaz kita terbarat. Haram. Mana boleh canggah. Kau ni RM1,200, kau ni RM1,000, ini riba. Jadi perbahasan kitanya, jangan jatuh hukum lagi. InsyaAllah hukumnya bila kita akan sambung dalam perbincangan kita pada minggu yang seterusnya. InsyaAllah ta'ala. Takat dulu.